سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu dan juga yang khususnya pihak ahli karyah Kampung Bagan Pinang, Masjid Karyah Masjid Kampung Bagan Pinang, Port Dickson, yang mana kita sedia maklum masih lagi kita dalam PKP dan sebagainya lah, dalam menghadapi COVID-19 ni. Jadi masjid masih belum dapat beroperasi sebagaimana biasa dan kita diberi peluang untuk mengadakan majlis ilmu secara online. Jadi oleh kerana majlis ilmu secara online ni dia kurang dia punya dia. Jadi saya pun bacalah kitab yang lain lah. Sepatutnya kita baca kitab Aqidatul Najim. Jadi oleh kerana kalau kita baca kitab Aqidatul Najim ni, dan jemaah-jemaah yang lain-lain tu mungkin tak dapat ikut, atau yang tak ikut daripada awal, susah sikit kita nak fokus lah, susah nak dapat pencerahan, nanti tergantung-gantung. Jadi saya bacalah sikit sebanyak. Malam ni kita akan kongsi daripada kitab Sairus Salikin juzuk yang pertama,
Syarhus Salikin dia ada 4 juzuk yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Di Syekh Abdul Samad Falimbani ni satu ulama di Palembang lah. Falimbani maknanya orang Palembang. Walaupun begitu dia ni ada darah kacuk Arab Hadramaut lah. Dan dia dikatakan syahid berperang melawan Siam yang nak menjajah negeri Kedah dan Patani. Jadi dia bersama bala tentera kerajaan Kedah berperanglah dengan Siam, dan beliau telah syahid. Dia satu orang wali Allah yang hebat juga, ahli sufi yang hebat di zaman dia. Jadi kita dapat manfaat yang banyak kerana beliau ada mengarang beberapa kitab lah. Jadi kitab yang masyhurnya adalah Syarhus Salikin dan Hidayatus Salikin. Lebih kepada walaupun kitab ni fiqahnya, tapi fiqahnya lebih menjurus kepada tasawuf juga. Dan akidahnya pun dia mengambil akidah susunan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab kebiasaannya orang yang nak bersungguh-sungguh dalam perjalanan orang ahli tasawuf sufi ni, mereka ni taklah sangat nak mendalami membahas ilmu akidah, tak membahas sangatlah. Ada dia kalau yang lepas, kalau dalam kitab Syarhus Salikin ni dia ada sebut jugalah, kerana dia orang ni taklah nak membahas secara mendalam, secara terperinci, berlebih-lebihan di dalam ilmu usuluddin atau ilmu fiqah pun. Jadi dia lebih nak membersihkan hati. Walaupun begitu, ada juga ulama tasawuf yang mendalami, sebab bidang mereka kan, bidang mereka dalam bidang ilmu tu, jadi mereka mendalami juga. Tapi kalau bagi orang yang nak bersungguh-sungguh, dia kena mengaji ilmu fardu ain, bersungguh-sungguh dengan ilmu perjalanan orang di sufi muqarrabin ni, dia taklah mendalami secara detail. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Al-qismul awal fi bayani usuliddin. Wa huwa al-i'tiqadu wa fi bayani ta'at wa fi asharatu abwab. Artinya, bermula bahagian yang pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin? Iaitu ilmu i'tiqad. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan i'tiqad al-asy'ariyah was sufiyah, dan menyatakan segala taat yang zahir, dan di dalamnya itu 10 bab. Di dalam bahagian yang pertama ni lah. Okeylah. Jadi dia masuk dia punya ni penerangan, dia nak menerangkan apa dia nak menerangkan ilmu usuluddin. Usul ni maknanya asal lah. Orang petani kata umbi. Kalau ngaji dia petani, naratiwat setempat saya mengaji dulu, Tuan Abu sebut umbi. Umbi kan makna asas agama tu tentulah berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad ni maknanya simpulan lah, simpulan iman. Bila kita simpul, makna kita tak boleh buka. Atau akidah, satu kepercayaan yang kita dalam kepercayaan hati kita menerima, mempercayai sesuatu perkara yang tidak ada keraguan, yang tidak ada sangkaan, yang tidak ada wasangka, syak wasangka. Mana percaya sungguh. Cuma kepercayaan kita, hati kita hendaklah bersesuaian dengan i'tiqad, pegangan hati yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, yakni i'tiqad para Nabi Rasul sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi asasnya begitu. Jadi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni i'tiqad sejak Nabi Adam lah. Allah tu esa, Allah tu berkuasa, Allah tu tidak dijadikan, Allah tak serupa dengan dengan baharu atau yang dia ciptakan. Selain pada Allah tak serupa dengan Allah. Allah tak boleh dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Allah tidak bertempat, Allah tidak ada bahagian depan, bahagian belakang. Dan semua Nabi Rasul itu adalah hamba Allah,
mereka itu orang yang dipilih oleh Allah, mereka maksum dan sebagainya lah. Jadi semua Nabi-Nabi bawa begitulah etikatnya. Kan? Jadi ahli sunnah ni, cuma ahli sunnah, setengah ulama kata ahli sunnah itu adalah Nabi SAW, jamaah tu jamaah para sahabat. Itu yang saya mengaji, sebagian tok guru saya kata begitu. Dan i'tiqad al-Asy'ariyah, ambil pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari ni orang yang membuat susunan ilmu usuluddin, ilmu tauhid secara sistematik. Macam ilmu fiqh disusun sebelum tu. Ilmu hadis pun ada yang menyusun. Jadi ilmu tauhid disusun oleh siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kan? Jadi ulama-ulama pun membuatlah kajian, mengembangkan lagi, membuat pencerahan bagaimanakah fahaman dalam akidah yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Maka dipanggillah golongan itu Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi kita di sebelah rantau Melayu ni, disebabkan kita ni menerima agama daripada Yaman, daripada Yaman sampai ke Madras, Kerala, baru sampai ke tanah Melayu. Jadi akidah kita samalah dengan akidah pegangan ulama-ulama Hadramaut yang membawa akidah mazhab Asy'ariyah. Akidah ni semuanya daripada Nabi SAW, fiqh pun daripada Nabi SAW, tasawuf pun daripada Nabi SAW. Cuma penyusunan secara sistematik di zaman tersebut. Jadi zaman Rasulullah memang ada dia punya tu, tapi Rasulullah taklah mengajar wujud kidam baqa' semua tu kan. Tapi disebab bila Islam berkembang, maka ramai banyak fahaman-fahaman yang mengarut, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Maka adalah ulama yang menyusun ilmu tauhid secara sistematik kan, untuk memudahkan orang awam dan para ulama yang bukan pakar dalam bidang usuluddin tauhid ni untuk mematah hujah-hujah golongan ahli bid'ah, wasufiyah, dan juga akidah pegangan ahli sufi. Sama lah tu, ahli sufi Asy'ariyah pun cuma Imam Ghazali ni dia tak ada lah sebut wujud kidam baqa' sebagainya nanti. Dia tak ada lah membahas sebagaimana Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Walaupun begitu, kalimah mungkin tak serupa, tetapi maksud maknanya sama sahaja. Kan? Mungkin dia punya perkataan yang diguna tak serupa. Nanti kita baca, kita fahamlah sikit-sikit. Okey, dia kata al-babul awal fil i'tiqad. Bermula bab yang pertama pada menyatakan i'tiqad. Saya sebut tadi, i'tiqad ni satu kepercayaan, pegangan hati kita menerima sesuatu perkara tanpa ada keraguan, tanpa ada syak wasangka, tanpa ada agak-agak. Kan? Jadi kalau dia percaya benda betul, selamatlah. Tapi kalau dia percaya benda tu tak betul, dia percaya sungguh. Jadi i'tiqad tu i'tiqad yang batil. Jadi kita nak faham, nak tahu supaya kita dapat beriktikad dengan iktikad yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab iktikad ni benda yang asas. Jadi kalau iktikad itu tidak benar, tidak betul, jadi ibadat kita, amalan kebaikan kita kan, kemungkinan banyaklah Allah Ta'ala tolak kan. Allah ni akidah yang bid'ah dan sebagainya ni. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akil, yakni orang yang berakal. Akil baligh itu mengetahui ia keadaan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala dan segala af'alnya, yakni segala perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kata dalam kitab ni, Syarul Samad Falimbani rahimahullah ta'ala, dia kata, dan kita kena ketahui olehmu. Maknanya bila sebut ketahui, kena mengaji, kena tahu, kena faham. Apa yang kita kena tahu, kita kena faham.
wajib secara fardu ain. Mana wajib atas tiap-tiap, maksudnya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Benda ni bukan fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah. Itu takrif orang kampung. Orang kampung dia kata, atau orang yang tak mengaji dia kata fardu kifayah ni, orang lain buat, aku tak payah. Kan? Jadi fardu ain setiap orang. Kalau fardu kifayah memadai sebahagian golongan saja buat. Kadang-kadang fardu kifayah tu ada seorang buat pun dah lepas dah tanggungan wajib tu kepada orang lain. Tapi fardu ain tak boleh. Kan, kalau dalam satu kampung, satu taman, satu negeri, kata tak apalah benda ni, kau seorang yang tahu tak apa, aku tak tahu tak apa, kan, kau seorang tahu, okey dah, aku tak tahu tak apa. Tak boleh. Dia fardu ain. Orang yang akil baligh. Jadi orang gila tak boleh pakai lah. Baligh ni dah cukup umur. Dia kena tahu apa? Tahu pertama keadaan zat Allah. Zat ni diri Allah. Perkataan zat boleh diguna kepada Allah, juga boleh diguna kepada makhluk. Perkataan zat, mana zat itu maksudnya diri Allah. Dia kena tahu diri Allah tu apa yang dikatakan diri Allah tu. Ada perkataan zat. Tapi perkataan jauhar, jisim, jirim, 3 perkataan ni apa? Satu arad. Ada 4 perkataan lah secara ringkas. Ada 4 perkataan yang tak boleh guna pada Allah. Pertamanya adalah jirim. Jirim tak boleh guna. Sebab jirim ni sesuatu benda yang mengambil tempat. Mengambil tempat maksud dia mesti bertempat. Dia ada tempat. Sekadar mana tempat atau kawasan yang dia berada tu, sekadar saiz dia. Kalau besarlah kawasan yang dia ambil dalam bilik ni, dalam tempat ni. Jadi ada satu macam saya ni, dia jirim lah. Jadi jirim saya ni mengambil tempat, mengambil kawasan sebanyak mana saiz saya. Jirim. Kemudian jirim ada jauhar. Jauhar ni atom-atom yang kecil-kecil pula. Atom-atom kan, zarah-zarah tu, molekul-molekul. Daripada jauhar ada pula. Jauhar tu bagi 2. Ada jirim, ada jisim. Minta maaf. Jirim. Jirim ada terbagi 2 pecahan. Jirim, satu jirim dia pecahan yang pertama adalah jauhar. Pecahan yang kedua jisim, kan. Jadi jirim, jauhar, jisim, itu tak boleh diguna pada Allah. Sebab 3 benda ni semuanya bertempat, berbentuk. Kan. Jadi jirim itu ada yang jadi jauhar. Jauhar tu dia bagi 2 pula. Jauhar itu ada jauhar firdi, jauhar yang tunggal, atom yang kecil, yang halus, yang tak boleh kerat, tak boleh belah, tak boleh bagi. Itu dipanggil jauhar yang tunggal. Jauhar yang tunggal itu dia ada murakab pula, dia bercantum-cantum. Daripada satu jauhar yang tak boleh dipotong, kerat, bahagi, dia akan bercantum-cantum. Dipanggil jauhar murakab yang bersusun-susun. Daripada jauhar murakab itu jadi pula jisim. Jisim ni berbentuk lah. Jisim pula ada 2. Satu jisim yang latif, jisim yang halus, seperti cahaya, roh, malaikat, jin. Ni semua jauhar, jisim yang halus. Ada jisim yang kasar. Apa dia? Kita lah manusia ni. Manusia, pokok, bumi, tanah. Ini semua jisim yang kasar. Jadi semua ini bertempat. Kemudian jisim jirim ni, dia ada bahagian depan, bahagian dalam, bahagian tengah, bahagian tepi, atas, bawah. Kan? Satu lagi arad. Arad ni sifat lah. Sifat bagi yang makhluk ni. Kita panggil sifat baharu. Ada warna. Itu ada keras, ada saiz. Itu dipanggil arad.
Jadi 4 kalimah ni tak diguna pakai kepada Allah. Tapi perkataan zat boleh diguna kepada Allah, boleh diguna kepada makhluk. Kan? Jadi kita kembali balik. Kita kena tahu zat Allah tu macam mana. Allah tu apa pula? Allah itu nama bagi zat. Kalimah Allah adalah nama bagi zat. Bagi diri yang mana? Diri yang wajib ada, yang pasti ada. Kan? Jadi Allah itu apa erti maknanya? Makna Allah itu dalam kitab Aqidatun Najim dia kata al-ma'budu bihaqqin, yang diibadat dengan sebenar. Kan? Ibadat yang kita hanya beribadat yang kepada siapa yang sebenar? Hanya kepada zat Allah sahaja. Allah, kan? Zat yang bernama Allah. Adapun beribadat kepada selain daripada Allah, semuanya tak benar. Dia tak boleh bagi pahala, tak boleh lagi bagi syurga, tak boleh masuk neraka, semualah. Hanya Allah sajalah. Sebab tu dipanggil Allah. Kalimah Allah itu setengah ulama tulis al-ma'budu bihaqqin, yang diibadat dengan sebenar. Jadi Allah, Allah tu dalam nama zat. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna itu nama bagi sifat. Maha Pemurah, Maha Pengasih, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, ya tak? Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Jadi nama itu bagi nama sifat, bukan nama zat, bukan nama diri. Jadi Allah ni nama sifatnya sebagaimana namanya, begitulah sifatnya. Sebagaimana namanya Maha Pemurah, Ar-Rahman, Maha Pemurah, maka begitulah sifatnya. Dia tak serupa macam kita ni. Namanya baik, namanya baik, tapi belum tentu orang itu bersifat dengan nama tersebut. Katalah namanya itu adalah, kita kata nama apa? Nak kata nama dia kan? Soleh. Nama dia Soleh. Soleh. Soleh ni artinya lelaki yang membuat kebaikan. Kalau perempuan, solehah. Kan? Tapi kadang-kadang kemungkinan belum tentu lagi orang yang bernama soleh itu benar-benar membuat amalan kebaikan. Belum tentu lagi. Soleh, boleh jadi dia tak semayang, boleh jadi dia penghisap dadah, boleh jadi dia orang yang menjadi pengedar dadah dan sebagainya. Solehah, namanya solehah, nama perempuan kan, perempuan yang buat kebaikan. Mungkin dia tak semayang, mungkin dia ni orang yang suka berpoya-poya. Jadi tak matching lah nama dengan sifatnya tu, walaupun baik. Tapi Allah tak begitu. Itu yang pertama, wajib kena tahu tentang zat Allah dan segala sifatnya. Segala sifat Allah, dia kena tahu sifat Allah ni. Sifat Allah tak serupa dengan sifat makhluk. Walaupun sebutannya mungkin serupa. Mungkin nama sifat Allah ada sifat kudrah, ada kekuasaan. Kita pun ada kekuasaan, tapi tak serupa lah. Sebab tu dalam ilmu sifat 20 cara pengajian sifat 20, dia suruh kita faham satu sifat dipanggil mukhalafatuhu lil hawadith. Yani Allah tu berbeza bagi segala yang baharu. Kan? Berbeza bagi zat dia berbeza, sifat dia berbeza, perbuatan dia berbeza. Dengan sifat-sifat Allah lah, sifat hidupnya, sifat ilmu dan sebagainya lah. Dan segala af'alnya, segala perbuatannya. Ni perbuatan Allah tu hanya perbuatan Allah sahaja yang boleh memberi kesan. Kalau kitab Jawi lama dia kata memberi bekas. Tapi sebenarnya ini
Kita maknanya perbuatan Allah saja, perbuatan manusia, perbuatan apa saja, perbuatan malaikat maut pun tak boleh beri kesan. Ya tak? Hanya perbuatan dia saja memberi kesan. Sama nak jadi baik, nak jadi buruk, nak berlaku atau tak berlaku, hanya perbuatan dia sajalah yang memberi kesan. Dan kita kalau buat macam mana pun tak semestinya jadi. Jadi perbuatan Allah lah yang memberi kesan. Jadi 3 perkara ni wajib setiap orang kena tahu. Setiap orang. Jadi nak tahu benda ni, dia kena belajarlah ilmu usuluddin, atau dipanggil juga ilmu tauhid. Dia tak ada ilmu fiqh, dia tak sebut. Ilmu fiqh dia tak ada benda ni. Ilmu nahwu, sorof ke tafsir ke tak ada, dia tak terperinci lah. Kan, dia tak menghalusi. Yang ilmu tasawuf ke, tapi kalau ilmu tasawuf ni yang tinggi-tinggi, dia adalah sampai yang menceritakan juga perkara sebegini. Kan, sebab kemuncak ilmu tasawuf, dia bukan lagi nak cerita bersihkan hati, tapi dia bercerita tentang ketuhanan lah. Okay. Sebab tu dalam sebahagian kitab dia kata ilmu tasawuf itu menghaluskan fiqh. Ilmu tasawuf dia menghaluskan syariat fiqh kita, dan dia mengheningkan, mana menyucikan akidah kita. Itu kelebihan ilmu tasawuf pula. Maknanya kalau orang tu belajar ilmu tasawuf dengan guru yang sebenar, jadi ilmu fiqh dia tu menjadi halus. Fiqh dia menjadi halus, dia tak kacau orang ke apa kan. Dan ilmu tasawuf, ilmu tauhid dia menjadi suci, bersih, dia panggil hening lah. Sebab apa hening? Sebab ilmu tasawuf ini dia mengikis kita, dia mengajar kita supaya kita mengikis daripada syirik yang khafi. Tapi kalau ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni, dia hanya mengikis daripada tauhid, syirik yang jelas, yang jali. Itu saja. Bermula keadaan zat Allah Ta'ala, bahawasanya wajib kita i'tiqadkan, wajib kita beriman. Mana kita i'tiqad, kita beriman akan keadaan Allah Ta'ala itu, iaitu zat yang wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajibul wujud. Yang mustahak, yang patut, yang layak. Mustahak ni boleh kata yang patut, yang layak bagi segala sifat kamalat. Mana bagi segala sifat kesempurnaan. Dan maha suci ia zat Allah tadi daripada segala sifat kekurangan. Ini yang asas basicnya. Jadi zat Allah Ta'ala, pertama wajib kita i'tiqad zat Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib ada. Jadi wajib ni, wajib bukan dari segi wajib hukum syariat. Kalau wajib hukum syariat, maka artinya kalau buat berpahala, tinggalkan berdosa. Ada. Kalau wajib hukum adat ni kebiasaan. Dia ada hukuman, dia wajib. Ada wajib hukum syarak, wajib hukum adat, wajib hukum akal. Kalau yang syarak tu, apa dia? Kan? Apa-apa yang kita lakukan, diberi pahala. Dan berdosa bila ditinggalkan. Kalau hukum adat ni, wajib pada adat. Wajib pada adat. Adat ni maksud dia kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaannya api membakar. Wajib. Wajib pada adat. Takkan nak membakar kita gunakan sabun. Aku nak bakar sampah ni ambil sabun. Tak. Tentulah kita akan menyalakan api. Nak nyalakan api, tentulah bahan tersebut, kalau kita nak bakar sampah kan, mestilah sampah tersebut
kering, dia tak boleh basah. Itu wajib pada adat. Wajib pada adat. Tapi wajib pada adat ni dia boleh berubah. Kan? Dia boleh jadi luar biasa. Kebiasaannya api membakar. Tapi Nabi Ibrahim dimasuk dalam api tak terbakar. Dia panggil luar biasa. Dia panggil wajib pada adat. Kan? Wajib pada adat ni maknanya sesuatu benda sudah dicuba, maka kita dapat keputusannya. Daripada keputusan itu, tengok banyak macam tu je berlaku. Boleh kita kata wajib pada adat. Mestilah kita kata mesti macam ni. Mesti itu maksudnya wajib pada adat. Yang kedua, wajib pada hukum akal. Wajib pada hukum akal ni maksudnya akal tak boleh terima benda itu tak ada. Akal boleh terima benda itu mesti ada. Umpamanya macam ni, dia kata zat Allah itu yang wajibul wujud. Maknanya akal tak boleh terima Allah tak ada. Akal hanya terima Allah tu pasti ada, mesti ada. Sebab mustahil ni satu benda yang tak ada. Mustahil adanya dunia, alam sebagainya, tidak ada yang menjadikan. Itu dalil dia lah, dalil akal. Jadi daripada alam ini kita jadikan dalil mana pasti adanya zat Allah itu. Dipanggil wajib. Mana zat Allah tu wajib ada. Pasti ada. Wajib lawan ni mustahil lah. Mustahil ni benda tak ada. Sifat mustahil. Kalau kitab Jawi lah dia tak tulis sifat mustahil bagi Allah. Dia kata sifat mustahil atas Allah. Kalau sifat wajib bagi Allah. Kalau mustahil, sifat mustahil atas Allah. Kita mesti mengaji lah. Jadi sifat mustahil ni sifat yang tak ada pada Allah. Dipanggil sifat kekurangan. Sifat mustahil bukan sifat Allah. Nanti silap faham kan, mustahil pun sifat Allah. Tak, mustahil bukan sifat Allah. Ulang balik. Yang mustahak, mana Allah itu yang mustahak, mustahik. Mana yang layak, yang patut, yang sesuai bagi segala sifat kamalat kesempurnaan. Jadi layaklah, sesuailah, patutlah Allah itu bersifat dengan segala, bukan sebahagian, segala sifat kamalat atau sifat kesempurnaan. Berapa banyak hakikat sifat kesempurnaan Allah, wallahu a'lam bisawab. Hanya dia saja yang tahu hakikat sifat kesempurnaan. Berapa banyak dia saja yang tahu. Dalil dia, setengah ulama kata dalam Nabi SAW pernah baca sebagian pujian kan, la uhsi thana'an alaika kama asnaita ala nafsi. Itulah mana dia kata aku tak mampu nak memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Allah saja yang tahu hakikat kesempurnaan dia. Hakikat kesempurnaan Allah kita tahu, kita tak tahu. Bila tak tahu, kita rasa tak tahu hakikat tu. Tahulah tu. Kalau boleh goreng, boleh tentu. Itu segi orang ahli sufi lah. Kan? Jadi kamalat kesempurnaan. Jadi banyak hanya dia tu sebab dia bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau boleh dihitung banyak mana takat ni kesempurnaan ni. Sifat tu banyak. 1000. Maknanya tu dia dah serupa dengan makhluk. Kan? Ada sukatan dia. Dia tak ada sukatan lah. Sifat kesempurnaan Allah tidak ada sukatan. Dan maha suci ia, mana suci ni kosong lah. Daripada segala sifat kekurangan. Daripada sifat kekurangan. Jadi apa kekurangan tu? Sebab mustahil lah. Serupa sekiranya serupanya Allah dengan makhluk itu kekurangan. Sebab tu Allah tak serupa dengan makhluk. Sebab tu dalam suratul Ikhlas Allah beritahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah bagi Allah itu seumpama sesuatu. Sebelum tu dia kata lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tak melahirkan. Wa lam yulad, dan dia tak dilahirkan.
Kerana Allah tak beranak. Dia tak ada anak. Dia tak ada cucu, tak ada cicit. Walam yulad. Dan dia tak dilahirkan. Dia tak ada mak bapak. Sebab ada anak, ada mak bapak, ada pasangan. Ini semua untuk makhluk. Ini semua untuk makhluk. Kalau dia ada anak, maka dia berhajat kepada anak. Itu mustahil. Mustahil Allah ada sifat berhajat. Mustahil Allah ada sifat memerlukan. Kerana sifat berhajat memerlukan, Arab kata fakir, perlu. Bila memerlukan, makna dia tak kaya lah, dia tak sempurna. Bila sempurna, tentulah dia tak memerlukan apa-apa. Sesuatu yang sudah sempurna, tentulah dia tak memerlukan apa-apa lagi. Begitulah Allah Ta'ala. Sebab dia maha sempurna. Bila dia maha sempurna, maka tidak adalah sifat fakir pada Allah, berhajat. Dia tak ada berhajat. Itu Quran kata apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua fuqara', ini berhajat kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Dan Allah itu yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah tu dia maha kaya lagi maha terpuji. Manusia dia kaya, belum tentu dia terpuji. Jadi Allah ni dia kaya lagi terpuji. Sebab dia bersifat dengan Ar-Rahman, maha memberi. Sama ada orang beriman pun dia bagi, orang kafir pun dia bagi, iblis pun dia bagi. Kan, iblis minta nak umur panjang, dia bagi pasal dia maha pemurah. Kan, orang kafir dia bagi keistimewaan. Kita tak pandai nak buat itu, nak buat ini. Ada orang kafir pandai pula. Kita nak repair kereta tak pandai. Tengok, orang kafir pandai. Contoh, adakah itu kekurangan? Tidaklah kekurangan. Sebab menunjukkan Allah tu maha memberi. Tapi kalau Ar-Rahim, maha pengasih, itu khususiah untuk orang mukmin. Dia khususiah untuk orang mukmin saja. Dia kasih hanya kepada orang mukmin saja. Dia beri keampunan, dia beri keredaan, dia berikan masuk syurga. Itu khususiah untuk orang mukmin sahaja. Jadi almarhum Tok Guru kami, dia adalah pesan dulu. Dia kata banyaklah zikir dengan Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, supaya kita masuk dalam line Rahim Tuhan, kasih Tuhan. Bila Tuhan Allah Ta'ala kasih, maka Allah akan bagi iman, Allah bagi hidayat, Allah bagi keampunan, Allah bagi keredaan, Allah selamatkan daripada kemurkaannya, lebih-lebih lagi di alam akhirat nanti. Itu Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman ni dia semua dia bagi ya. Kafir pun dia bagi, iblis pun dia bagi. Okey. Jadi zat ini apa? Zat ni diri. Dan zat ini, zat dia tak menompang mana-mana. Dia tak ada. Dia bersendirian. Zat ini bersendirian. Tapi sifat ni sesuatu benda yang berada pada benda yang lain. Sifat dia mesti berada pada zat. Cuma bezanya sifat, zat dan sifat Allah tidak berpisah, tidak bercerai, tidak tertanggal daripada zatnya. Dia tak berpisah, tak bercerai tanggal. Kan? Sifat kita boleh berpisah. Kadang-kadang kita ada sifat ilmu, lama lupa juga. Ingat-ingat pun lupa. Allah tak lupa wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lupa dengan apa-apa yang kamu lakukan. Tapi kalau sifat makhluk ni, kan, dia boleh berpindah. Dia sifat dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Contohnya gula. Gula tu manis. Gula itu manis. Jadi hablo tu, mana yang putih tu kan, ada putih, ada merah, perang, tak apalah. Kita katalah gula pasir putih tu. Jadi yang macam pasir itu zat dia. Manis yang ada pada gula itu sifat gula tersebut. Kemudian bila gula tadi kita masukkan dalam air, kita kacau, kita godak ke, lama-lama zat gula tu pun larut, hilang, dah tak nampak.
Jadi manis yang ada pada zat gula, dia berpindah pula kepada air. Sebab sifat dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena dia mesti duduk pada zat. Jadi sifat sifat yang manis pada gula tadi, bila gula tu dah larut, maka manis gula tu berpindah kepada zat air. Jadi kita pun kata manisnya air ini. Kita kata manisnya air ini. Kita tak kata manisnya gula ini. Orang tak sebut dah. Kan sebab sifat zat gula tu dah hilang. Orang kata air gula kan, dia tak kata gula manis. Manis air gula ni. Dia kena kaitkan dengan air tadi. Begitulah untuk cara ringkas supaya kita faham cara ringkas apa itu zat, apa itu sifat dan apa itu zat Allah. Jadi zat Allah ni wajib kita i'tiqad, zat yang ada. Allah tu disebut dah, kalimah Allah tu maknanya Allah tu nama bagi zat, nama bagi diri. Diri yang mesti ada. Mustahil dia tak ada. Dan zat Allah tadi itu, zat Allah mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia maha suci pada segala kekurangan, sifat kekurangan. Sebab tu zat Allah tidak bertempat. Zat Allah tidak bertempat. Sebab bertempat itu adalah menunjukkan kekurangan. Sebab dia memerlukan. Kalau dia bertempat, zat dia bertempat, tentulah zat itu perlukan saiz. Sedangkan ada saiz itu benda baharu. Kan? Bila Allah serupa dengan benda baharu, dengan makhluk ni ada kekurangan. Jadi berhati-hati kalau kita kata Allah ada di mana-mana. Disebut Allah ada di mana-mana. Jadi kalau kita yang mengaji, kita faham mana Allah ada di mana-mana. Bukan zatnya itu ada di mana-mana, tetapi kita maksudkan rahmatnya ada di mana-mana, ilmunya dia mengetahui di mana-mana. Bukan kita beranggapan diri Allah tu ada di mana-mana. Kalau diri Allah ada di mana-mana, itu kekurangan. Sebab dia dah serupa dengan makhluk. Kan? Jadi mustahil Allah serupa dengan makhluk, makhluk serupa dengan Allah. Itu mustahil. Kan? Tukang rumah pun tak serupa dengan rumah. Tukang rumah yang buat rumah tu aku tengok tukang rumah tu rumah. Tak, mesti lain. Dia tak serupa lah. Kan? Dia tak serupa. Sebab tu Allah kata laisa kamitsli syai'. Allah tu tidak serupa seumpama sesuatu. Sesuatu benda kecil, benda besar boleh dipikir tak ada. Allah tak macam tu. Macam mana? Mukhalafatu lil hawadith. Ada, itu secara ringkaslah. Kan? Jadi kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang untuk program kuliah Takmir Masjid Kampung Bagan Pinang. Kan? Sebelum itulah. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan secara ringkas untuk kita faham dia satu sudutnya akidah. Apa yang kita bincangkan tadi sebut itulah i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan zat Allah yang tidak bertempat, yang tak serupa dengan makhluk. Zat Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau serupa, makhluk ni ada depan, ada belakang, ada atas, ada bahagian macam saya. Dan semualah ada bahagian depan, ada bahagian belakang, ada bahagian kanan, ada bahagian kiri, ada bahagian dalam, ada bahagian atas, ada bahagian luar. Kita boleh duduk dan kita pula dipengaruhi oleh masa. Dulu umur kita seminit, dia 2 minit, naik sekarang dah 50, 60, 70, begitulah. Jadi Allah tak begitu. Jadi saya mohon maaf kalau penyampaian saya ada tersilap, terkasar, ada memberi kekeliruan, itu daripada nafsu saya sendiri. Dan sekiranya ada manfaat semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan dengan keberkatan para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada dengan agama secara ikhlas dan jujur, ulama-ulama
akhirat, ulama-ulama yang muktabar. Lebih-lebih lagi yang saya kasihi, sanjungi, yang saya kasihi, cintai, almarhum tuan guru saya yang telah mendidik saya. Semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan yang banyak kepada almarhum tuan guru saya. Begitu juga kepada semua tok-tok guru, ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar, yang mendidik saya, yang lain-lain. Dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita semua, dan doa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Moga-moga Allah Ta'ala memberilah kita kebaikan, keberkatan berpanjangan dengan berkat kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.